أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Halo, Assalamualaikum. Salam, Zahir. Ya, jap. Mana? Mana? Mana apa? Kat mana? Office. Hari ni kita patut shoot Seram Isnin kan? Okey. Macam ni, nak minta tolong sikit lah, boleh tak? Apa tu, Cak? Macam ni, aku tak okey sangat nak shoot. Since last week pun macam tak okey sangat. So, aku takut nanti aku shoot nampak tak ngam lah. So, aku nak minta tolong kau ganti tempat aku sekejap. Seminggu je. Cakap untuk Seram Isnin? Cerita lah, jangan cakap. Cerita. Jadi host? So, kamu akan ada dekat depan tu untuk episod kali ni. Serius lah? Betul lah. Betul Boleh ke tidak? Acap percaya saya boleh buat ke? Sebab tu lah saya telefon. Dia macam tak nak nyusahkan orang lain. Kan saya tak okey kan, mumble banyak. Nampak saya tak ada mood, tak ceria untuk cerita kan. So benda-benda ni kita nak. Tak apa. Macam tu tak apa, saya cuba. Kalau Acap percaya, saya cuba. Kamu jangan risau pasal penerimaan orang ke apa kan. Saya rasa semua okey kot. Cuma ni lah, kalau nak minta tolong. Tapi kalau tak boleh, saya gagahkan je lah. Boleh. Saya dah lama nak try. Okey. Tapi intro macam mana, Cap? Saya tak pandai nak buat intro yang like apa tu semua. Senang je. Mula-mula start je. Assalamualaikum good people. Lepas tu jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification. Kita layan dulu intro macam biasa. Let's roll it. Okay guys, macam yang korang dah tengok dekat awal video tadi, Acap minta tolong saya untuk gantikan dia dekat sini. Nervous, memang nervous kat sini. First time kot dalam Ashraf Channel, sepanjang lebih kurang 3 ke 4 tahun video Seram Isnin ni, ini kali pertama Acap tak ada kat sini. Tapi saya harap korang dapat bear with me sampai ke penghujung video. Sebab walaupun Acap tak ada di sini, cerita ni Acap dah pilih. So saya hanya sampaikan je cerita-cerita yang terbaik. Kalau sebelum ni kita tengok minggu lepas Seram Puasa, kali ni macam dalam thumbnail, kita bawa untuk korang Seram Kilang. So cerita yang pertama ni guys agak menarik sikit. Sebab cerita yang pertama ni berbeza daripada cerita yang biasa. Biasanya kalau orang kena ganggu time solat, mesti ada makmum kan. Kali ni kena ganggu time solat, tapi bukan makmum yang ganggu dia. Habis tu apa? Imam. Nah, cerita ni berlaku pada Najla. Katanya Najla merupakan seorang yang pernah bekerja di sebuah kilang yang berada di Pulau Pinang. Najla ni kebiasaannya selalunya dia akan solat isyak pada waktu rehat shift malam. Tapi satu malam ni Najla ada kerja yang dia nak kena siapkan. So malam tu saya solat isyak agak lewat, kata Najla. Lebih kurang pukul 11 lebih barulah saya solat isyak. Masa saya nak solat isyak ni, bila dah pukul 11 lebih, memang tak ada orang lain masa tu. Dalam perjalanan nak menuju ke surau tu pun, saya dah agak risau dan agak seram. Sebabnya bila saya berjalan tu pun sorang-sorang. Dan bila kita nak pergi surau, of course lah kawasan yang sunyi. Jarang ada surau yang meriah dekat kilang ni kan. Lagi-lagi pula bila dah pukul 11 malam. So saya pun jalan memikirkan solat ni satu kewajipan. Kalau saya tangguhkan, nanti tak sempat nak solat langsung. Ada kerja lain nak kena siapkan. So sementara ada masa, saya solat je lah. Bila saya dah masuk dalam surau tu, memang betul tak ada orang lain pun dalam surau tu. Pukul 11 tu saya seorang je yang nak solat. Tapi saya pun buat macam biasa je lah. Saya ambil wuduk, saya standby, ready pakai telekung, bentang sejadah semua. Dan saya pun mulakan solat isyak saya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampailah rakaat yang pertama, memang saya seorang je dalam surau tu. Tapi bila saya bangun untuk rakaat yang kedua, tiba-tiba saya dengar bunyi pintu dibuka. Ish, ada orang masuk lah. Tak seorang saya malam ni. Ada orang lain yang solat dengan saya. Tak adalah risau sangat saja.
Saya fikir dalam hati saya masa tu. Tapi tiba-tiba gum, pintu terhempas. Saya masa tu memang terkejut lah. Apa hal pula dia ni nak marah-marah, saya cakap. Kan kita nak solat, tenang sudah ha. Tak nampak ke saya tengah solat ni tutup pintu kuat-kuat? Tak pasal-pasal saya dah terganggu. Dalam hati lah tapi saya pun teruskan solat saya. Saya dengar orang yang masuk tu berjalan menuju ke tempat ambil wuduk dan bunyi air dipasang. Dia pun ambil wuduk macam biasa. Tapi yang peliknya, masa dia ambil wuduk, saya dengar bunyi suara dia menangis. Dia sedih. Saya macam mungkin dia ada problem kot. Sebab tu lah dia hempas pintu tadi kan. Tapi tak apalah, saya kata saya solat je lah. Yang penting saya ada teman. Masa tu memang saya fikir saya tak seorang je. Dan saya pun turun untuk rakaat kedua. Bila saya sujud guys, saya bangun untuk duduk antara dua sujud, saya nampak orang yang akak tadi tu dah ada dekat depan saya, standby untuk solat. Saya macam dalam hati saya lah, memang malam tu saya solat tak khusyuk lah guys. Memang saya memikirkan tentang akak tu je. Lepas tu saya fikir lah, akak ni baru je ambil wuduk masa saya qiyam tadi. Saya baru sujud, dia dah siap. Sedangkan perempuan ni nak solat kena pakai kain dulu, kena pakai telekung dulu. Banyaklah sikit kan yang kena buat. Bukannya macam orang lelaki boleh terus solat dia. Tapi saya kata biarlah, nak buat macam mana kan. Nak fikir-fikir banyak pun tak guna. So saya pun sujud balik. Bila saya sujud, saya dengar dia angkat takbir, Allahu Akbar. Bila saya bangun balik untuk duduk tahiyat awal, saya jadi lagi pelik guys. Sebab saya tengok akak ni solat laju gila. Dia solat yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tak ada baca apa-apa. Jangankan Tomat Ninah, Al-Fatihah pun macam tak baca. Saya dah mula seram. Tapi masa tu saya tak fikir hantu sangat lah. Sebab saya fikir sekarang ni macam-macam ajaran yang tak betul ada. Kang akak ni kalau dia pengamal ajaran yang tak betul-betul lah, dia buat apa-apa kan kat saya. Sebab kita berdua je dalam surau tu. Tapi saya gagahkan diri juga lah. Tinggal 2 rakaat lagi. Lagi 2 rakaat nak cukup 4. Saya pun teruskan solat saya. Sampailah saya bagi salam untuk rakaat keempat tu, akak tu sama-sama bagi salam dengan saya. Padahal saya dah start 2 rakaat awal daripada dia ni. Tapi bila kita orang selesai sama-sama. Saya yang baca slow ke akak ni yang laju sangat, saya fikir. Tapi guys, bila saya dah bagi salam semua tu, barulah saya macam sedar balik. Saya sedar yang saya solat ni 3 rakaat ke 4 rakaat tadi Sebab saya fikir banyak sangat pasal akak tu. Sampai sebenarnya saya pun tak tahu saya solat tu cukup ke tak cukup rakaat. Tapi saya fikir dalam hati saya seorang-seorang je lah. Sambil-sambil saya berzikir, saya nak berdoa sikit kan. Tapi masa saya tengah fikir tu, tiba-tiba akak daripada depan tu, dia cakap, dah cukup dah rakaat tu. Saya memang masa tu terkejut gila. Meremang lah bulu roma saya. Sebab macam mana saya fikir seorang-seorang dalam hati, tapi akak tu boleh tahu apa yang saya fikirkan. Sedangkan kalau nak kira kan, dia tak pusing pun tengok saya masa tu. Kalau dia nampak muka saya berfikir ke apa ke, tak pelik lah juga. Tapi dia memang menghadap ke arah kiblat dia. Tiba-tiba dia cakap, dah cukup dah rakaat tu. Ui, saya bila dah dengar ayat tu, saya dah mula fikir yang akak ni mungkin bukan seorang manusia. So saya terus kemas saya punya barang, saya kemas saya punya telekung semua. Saya pun bangun untuk keluar daripada surau tu. Bila sampai depan pintu surau tu, saya rasa angin yang memang kuat lah. Angin tu tiup kat muka saya. Angin tu macam kalau korang buat macam tu, korang boleh rasa angin lalu kan. Macam tu lah saya rasa. Dan bila saya rasa angin tu lalu ke belakang, saya pun nak tengok apa benda yang lalu tu. Saya toleh ke belakang. Bila saya toleh guys, tak ada orang pun yang solat dalam surau tu sekali dengan saya. Yang ada dekat depan tempat saya solat tadi hanyalah sejadah yang terbentang dan kain telekung yang ada atas sejadah tu. Saya pun masa tu tak tahu macam mana nak digest, nak fikir apa. Sebab tadi 4 rakaat saya solat, saya nampak ada orang.
saya dengar orang takbir lagi. Dan dia siap tegur lagi saya. Tapi kali ni bila saya tengok, rupa-rupanya saya seorang je yang solat daripada awal sampai ke sudah. Betul lah apa saya fikir malam tu. Saya tak seorang. Ada yang teman saya. Malam tu, apa yang saya tahu, saya solat memang sangat-sangat terganggu dengan kehadiran makhluk tu ataupun akak tu lah kan. Dan sampai saya solat berapa rakaat pun saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, rakaat saya cukup. So guys, itulah cerita yang disampaikan oleh Najla. Macam mana dia solat pada pukul 11 lebih dan ditemani oleh seseorang ke sesuatu yang dia pun tak tahu, manusia ke ataupun sebaliknya. Memang bagi saya lain macam selalu jadi makmum kan. Kali ni duduk kat depan. Dia nak jadi imam ke apa? Nak berlumba lagi kan. Tapi itulah kisah daripada Najla. Macam mana cerita yang pertama tadi? Korang rasa seram ke tak seram? Kalau saya kena macam tu, memang of course lah. Solat pun tak habis rasa kan. Terus belah ke. Sambung solat lepas pada tu lah. Lepas dia dah keluar kan. Okay, sekarang kita nak ke cerita yang kedua pula. Cerita yang kedua ni pula berlakunya di Selangor. Pengirim cerita ni nama dia Adam. Pengirim kan. Maknanya cerita ni dihantar oleh Adam kepada Acap. Cerita ni berlaku sebelum zaman PKP guys. Adam ni kata dia kerja dekat satu kilang yang memang famous lah kat Malaysia ni. Cerita ni melibatkan sumpahan kilang. Nampak tak? Tajuk pun dah seram kan. Kilang Adam kerja ni dah lama ada satu sumpahan. Daripada dulu lagi. Kata Adam, setiap tahun kilang aku ni mesti akan makan orang punya. Mesti akan ada berlaku aksiden yang menyebabkan kemalangan jiwa. Ataupun dalam erti kata lain dia, maut lah kan. Ada yang kena hempap dengan mesin lah, ada yang termasuk dalam mesin lah, ada yang terputus itu dan sebagainya. Memang setiap tahun benda tu berlaku pada masa yang hampir sama. Dan masa tersebut adalah pada bulan Jun, tengah-tengah tahun. Daripada aku mula-mula masuk kerja sini, sampailah dah tahun kelima aku kerja kat sini, dah ada 4 orang yang terkorban. Kiranya setiap tahun seorang akan terkorban. So masa kejadian ni berlaku, aku masa tu dah nak masuk bulan 7. Kita orang kerja dah hujung-hujung bulan 6. Jadi tahun tu tak ada apa-apa langsung kemalangan yang berlaku. Semuanya cantik kerja. Semuanya selamat. So pagi tu bila masuk kerja, aku borak dengan kawan aku. Aku cakap kat kawan aku ni nama dia Khalif. So aku kata, Khalif, kau perasan tak? Sumpahan dekat kilang kita ni dah habis tu. Lepas tu Khalif cakap apa? Sumpahan apa pula kau ni? Mengarut lah kau ni Dam. Mana ada sumpahan kat kilang kita? Khalif, kau tak tahu ke? Kan kita dah 5 tahun kerja sini. Setiap tahun akan ada orang yang mati kena makan dengan mesin. Akan ada kemalangan yang berlaku. Takkan kau tak tahu? Kau tak perasan ni benda tu? Tapi Khalif cakap, kau ni dah mengarut ni Dam. Kau ni dah lebih kepada khurafat ni. Ini tahyul. Kau jangan percaya benda-benda macam tu. Kau banyak sangat lepak dengan brother-brother ni malam-malam ni kan? Itu kan dah ajal dia. Itu dah takdir dia. Kalau macam tu jalan hidup dia, macam tu lah pengakhiran dia. Apa yang sumpahannya? Kau ni Lif, takkan lah benda-benda macam tu kau tak terfikir langsung. Semua orang mati sama kot. Tak ada Dam. Kau tak payah nak fikir pelik-pelik sangat lah. Kau kerja je macam biasa. Khalif kata, yelah, aku bukan apa. Aku macam risau juga sebenarnya. Sebab setiap tahun bulan 6 akan ada. Tapi kali ni dah nak habis bulan 6. Aku takut siapa pula masa seterusnya kan. Tapi bila Khalif dah cakap macam tu, aku pun biar lah. Aku buat relax kerja macam biasa. Adam ni pula, dia kerja bahagian operation. So kerja dia hanya perlu pastikan mesin tu dah run je. Bila mesin tu dah jalan, dia suka mengulau, pergi ke mana-mana dia nak pergi lah. Dia lepak kejap. Sebab lagi pun mesin tu dah boleh gerak sendiri, dia biarlah mesin tu kat situ. So masa hari kejadian tu,
Adam ni pergi ke toilet. Tapi toilet yang dia pergi luar biasa lah. Bukan toilet tu mewah ke apa. Tapi toilet yang aku pergi ni, aku duduk dalam toilet tu, aku lepak lama gila lah. Sampai aku tengah scroll phone tu, aku ngantuk and tertidur dekat dalam toilet tu. Aku pun tak tahu macam mana aku boleh tertidur masa tu. Tapi bila aku sedar je balik, aku tengok phone aku, rupa-rupanya dah nak dekat sejam aku tertidur dalam toilet tu. Aku tengok notification kat phone tu banyak gila. Tapi aku tak sedar sebab masa aku tidur, aku silent phone tu. Bila aku dalam toilet, aku tak nak bagi bunyi bising apa kan, takut orang call. Aku silent, nak ngulau punya pasal lah. Aku tengok notification tu 12 call daripada Khalif. Apa hal pula Mamat ni call sampai 12 kali ni? Ada apa-apa yang penting ke kan? Tak apalah, biar aku call dia kejap. Aku pun call. Tut, 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 tut. Tak ada orang jawab. Aku call sekali lagi. Tut, tut. The number you dial cannot be reached. Mamat ni tadi bukan main call aku sampai 12 kali. Bila aku call, tak nak jawab pula. Ikut sekati kau lah. Aku pun dah dekat sejam dalam toilet kot. Keluarlah daripada toilet tu. Bila aku pergi dekat sinki, aku nak basuh muka. Tiba-tiba aku nampak si Khalif ni tadi masuk dalam toilet tu dengan sebelah muka dia ni ada darah. Kau apa hal Lif, muka darah-darah kan? Tadi kau call aku ada apa? Kan? Kenapa sampai 12 kali? Masa tu Khalif tak jawab pun apa yang aku tanya. Dia tengok aku dan dia cakap, pergi tengok mesin. Aku macam, apa hal pula Mamat ni? Dengan muka ada darah dekat pipi dia, suruh tengok mesin. Dalam hati aku dah, ini hari dia lah. Sumpahan yang aku cakap tadi, korban dah ada ni kan. Mungkin si Khalif ni tak tengok benda yang dia tak mampu nak gambarkan dengan kata-kata ke, dia suruh aku kicik sendiri kan. So aku macam, alamak, dah lah mesin tu aku yang run. Kalau jadi apa-apa ni susah kan. Tak apa Khalif, dia kata, aku gerak dulu lagi kat mesin. Ke mesin ada apa-apa ke kan? Dah stop running ke macam mana ke? Tapi Khalif tetap tak jawab soalan yang tanya. Aku pun dalam keadaan yang cemas, Jalan. Aku cepatkan langkah aku, masuk dekat bilik yang ada mesin tu. Dan aku tengok mesin tu memang dah stop run pun. Mesin tu dah tak jalan dah. Tapi bila aku tengok dekat belakang mesin tu, ada kasut orang yang terjatuh kat situ. Aku dah makin cemas lah. Kasut siapa pula ni, aku cakap kan. Masa-masa ni pula, kalau ada apa-apa ni teruk aku kena ni. Aku pun nak pergi angkat mesin tu yang dah berhenti tu untuk cek siapa kat belakang. Dan tiba-tiba aku dengar bunyi pintu dibuka. Aku lagi risau lah, siapa pula masuk masa-masa ni. Bila aku pusing tengok, Khalif yang masuk. Oh, aku lega lah. Khalif cakap, Lif, tolong aku Lif. Aku dah cakap kat kau, kilang kita ni ada sumpahan. Tengok ada orang tu kat belakang mesin. Tu ada kasut tu. Tapi Khalif masa tu diam. Dia tak respon. Aku pun nak marah dia tak boleh lah. Sebab mungkin yang dia call tu nak bagi tahu pasal benda tu. Mungkin dia dah lagi cemas daripada aku sebelum tu. Tapi dia tak tahu nak buat apa, sebab aku yang handle mesin tu. Dan dia panggil aku. Tak apa lah, yang aku tahu, aku nak settlekan benda ni cepat. Aku nak tengok apa jadi dekat orang tu. Bila aku pergi belakang, aku tengok pelet yang besar tu kan. Aku tengok pelet tu dah pun jatuh dan tindih dada orang yang ada kat situ. Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Ini kes berat ni cakap kan. Aku terus pergi kat mesin untuk angkat pelet tu. Aku tengok kat bawah tu, rupa-rupanya memang aku pun terkejut gila masa tu. Aku hanya mampu tengok dan cakap, Khalif. Aku tengok belakang. Tadi Khalif masuk daripada pintu. Kat toilet tadi aku jumpa Khalif. Tapi dekat bawah pelet ni Khalif yang terbaring. La ilaha illallah. Aku dah cemas lagi, nak fikir tak tahu apa lagi. Yang aku nampak masa tu, Khalif dah tenat. Dada dia dah naik turun.
dia dah tak boleh nak cakap apa. Kat tangan dia ada phone yang dia pegang. Dan call log yang terakhir aku tengok dekat phone tu, nama aku yang dia tak jawab. Aku cemas gila. Tengok Khalif dah tak tahu macam mana keadaan masa tu. Aku terus keluar, aku panggil orang lain, bagi tahu, ambil tindakan yang sepatutnya, call ambulans, panggil bomba, semualah rescue team yang perlu buat. Dan kita orang cepat-cepat bawa Khalif naik ambulans pergi ke hospital. Dan aku dapat berita dalam perjalanan ke hospital, Khalif menghembuskan nafas terakhir dia. Khalif tak dapat diselamatkan. Masa tu aku rasa macam, sumpahan apa ni? Kenapa benda ni jadi? Baru je tadi aku borak dengan Khalif dan dia menafikan benda tu. Tapi bila aku fikir balik, mungkin apa yang Khalif cakap tu betul juga. Ini bukan sumpahan. Ini mungkin takdir dan ajal dia. Bukan mungkin lah, benda dah jadi pun. Tapi memang aku terkilan gila. Kalau aku tahu benda tu nak jadi, aku duduk je dekat mesin tu hari tu. Memang aku tak akan masuk toilet pun. Tapi benda pun dah jadi dan aku pun dikenakan tindakan. Aku dah digantung daripada bekerja selama beberapa minggu. Yelah, sebab kecuaian daripada aku sendiri, aku pun admit benda tu. Tapi Alhamdulillah aku tak kena buang kerja. Kalau kira melibatkan kemalangan jiwa ni satu kes yang besar. Tapi lepas aku masuk kerja balik pun, beberapa bulan je aku stay kat situ. Hari-hari aku dah tak sama macam yang dulu. Setiap kali aku masuk dalam bilik tu, dan bila aku dengar pintu buka, aku nampak Khalif masuk, walaupun sebenarnya orang lain yang masuk. Dan lepas daripada tu, aku ambil keputusan untuk resign dan berhenti daripada kerja kilang tu. Dan Adam pun sempat request dalam dia punya cerita ni. Dia kata kalau cerita dia ni terpilih, dia minta kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Khalif. Al-Fatihah. So sekarang kita nak masuk cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni pula berlakunya masih lagi dekat area yang berhampiran dengan Selangor. Tapi kali ni ke KL pula kita. Dekat kilang Mannequin. Tahu tak Mannequin? Patung yang orang guna untuk fashion show, orang guna dekat kedai-kedai baju, kedai kain. Yes. So cerita ni berlaku dekat kilang Mannequin ataupun kilang pembuatan patung tu. Cerita yang ketiga ni daripada Faridah. Katanya Faridah ni merupakan seorang yang dah bekerja dekat kilang ni pun boleh tahan lama juga. Dah beberapa tahun dia kerja dekat kilang Mannequin ni. Tapi pada tahun kejadian ni berlaku, dia nampak seorang kawan dia ni. Kawan dia ni budak baru lah, baru kerja kat situ. Namanya Najihah. Najihah ni dikenali sebagai seorang yang happy go lucky, seorang yang banyak cakap. Tapi tiba-tiba ada satu minggu ni, Najihah ni jadi pendiam. Jadi introvert, tak nak cakap dengan orang, banyak bersendirian. Kadang-kadang Najihah ni masuk toilet, keluar toilet mata merah. So sebagai seorang senior, Faridah ni pun concern lah dengan junior dia ni. Faridah tanya, Najihah, akak tengok kamu ni lately ni macam tak okey je. Kamu ada masalah ke? Kalau ada masalah, cerita. Mana tahu akak boleh tolong. Tak cukup duit ke? Masalah tempat tinggal ke kan? Tapi Najihah ni tak nak bagi tahu sangat pun. Dia cuma cakap, tak apalah kak dah. Najihah okey je. Najihah tak ada apa pun. Tapi masalahnya, dia punya reaksi dengan jawapan dia tu tak selari. Tapi memandangkan orang berada dalam keadaan yang tak berapa nak happy, Kak Dah pun tak tanya banyak lah. Kak Dah tak apalah, nanti kalau kamu bersedia nak cerita, kamu cerita je lah. Dan Najihah pun terus buat kerja dia. Tiba-tiba satu malam ni, masa Faridah tengah siap-siapkan beberapa lagi mannequin yang dia perlu siapkan, dia terdengar bunyi jeritan. Orang meronta-ronta. Faridah terkejut lah. Siapa pula ni menjerit malam-malam? Bila dia dengar suara tu,
Dia pun cuba pergi ke arah suara tu. Dan dia tengok yang menjerit tu rupa-rupanya adalah Najihah. Ish, Najihah, kamu ni dah kenapa menjerit meronta-ronta ni? Ha? Ada masalah apa kamu ni? Najihah menjerit tak berhenti-henti. Faridah ni pun kebetulan masa tu Asfar ada dekat dengan Faridah. Akak pun panggil lah Asfar. Asfar, kenapa ni si Najihah ni menjerit-jerit ni kan? Tak tahu kak. Saya pun dengar daripada tadi tu yang saya datang sini tu. Saya pun tak tahu kenapa dia jerit. Cubalah kak buat apa-apa yang boleh kan. Akak tenangkan dia ke apa ke. Tak apalah. Saya pun pergi ke arah Najihah dan memeluk Najihah. Najihah, kak dah cakap, kau kalau ada masalah bagi tahu. Ini dah sampai macam ni. Kau ada apa? Najihah masih lagi menjerit. Menjerit meronta-ronta. Dan sampai akak tak tahu nak buat macam mana. Apa lagi akak nak buat ni? Kan? Dia ni kena rasuk ke? Ataupun dia stres, depression ke apa ke? Akak sendiri pun pening memikirkan masalah dia. Tiba-tiba akak dengar ada suara yang tegur akak. Kak Dah, Kak Dah. Siapa pula? Kak Dah okey ke? Ni suara Najihah. Bila akak tengok belakang, Najihah tegur akak. Rupa-rupanya yang akak peluk tadi tu patung mannequin. Akak pun, kenapa ni? Rupa-rupanya Najihah dengan Asfar baru sampai kat situ. Sebab dia tengok akak yang meronta-ronta peluk patung tu seorang diri. Akak pun tak boleh nak brain apa yang berlaku masa tu. Tapi tu perkara terakhir yang akak ingat. Lepas tu akak tahu akak dah tak sedar. Bila akak sedar balik, akak dah ada atas katil hospital. Masa akak dekat hospital tu lah, kawan-kawan datang, kawan-kawan melawat, dan diorang cerita kat akak apa sebenarnya yang berlaku malam tu. Ceritanya, masa akak meronta-ronta tu, sebenarnya akak telah pun dirasuk oleh sesuatu yang berada dekat kilang tu. Masa tu, diorang cakap diorang cuba untuk sedarkan akak balik, tapi akak punya tenaga memang luar biasa. Even beberapa orang cuba untuk pegang akak sekalipun, akak tetap meronta-ronta dan terlepas daripada diorang punya pegangan tu. Dan masa tu juga diorang cakap akak siap berlari, tak tentu hala, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Memang penat diorang nak kejar. Najihah sendiri pun tak tahu kenapa akak jadi macam tu. Yelah, sebabnya Najihah tu sebenarnya ada problem. Najihah tu yang stres, tapi akak pula yang kena rasuk. Diorang cakap malam tu akak sampai naik dekat pemegang tangga daripada tingkat 1. Akak bercangkung atas tu, tengok diorang macam nak marah semua, dan akak lompat daripada atas tingkat 1 tu ke bawah. Najihah, Asfar, semua yang tengok masa tu semua cemas. Kak, kenapa ni kak? Bila diorang pergi dekat akak, kaki akak belah kanan dah biru dah. Kaki akak dah lebam sebab terseliu lompat daripada tempat tinggi tu. Tapi diorang kata dalam keadaan macam tu pun akak masih mampu bangun, masih lagi berlari-lari dekat sekitar kilang tu. Dan yang paling menyeramkan, bila akak berlari-lari lepas jatuh tu, masa tu benda yang ada kat situ macam memang tak tenang, macam mengamuk. Sampai patung-patung yang ada kat sekitar akak pun bergoyang-goyang, macam ada benda yang goncang patung-patung tu. Dan sampai last sekali bila diorang panggil orang-orang yang mampu untuk merawat, yang mahir dalam perubatan ni, barulah dia datang. Dia cuba untuk baca-baca ayat suci Al-Quran, dia cuba untuk merawat akak. Itu pun mengambil masa lebih kurang 30 minit, nak dekat setengah jam, untuk menenangkan akak yang tengah meronta-ronta ni. Lepas tu, bila dah berjaya untuk selesaikan benda ni, bila keadaan dah reda, barulah masa tu akak terkulai layu dan tak boleh nak buat apa. Tu pun akak tak sedar pun masa tu. So, memandangkan akak dalam keadaan yang penat, yang letih, kaki yang tak boleh nak jalan, diorang pun terus bawa akak ke hospital. Dan dekat hospital, masa tu lepas dah rehat semua, barulah akak sedar.
Dan menurut kata mereka, ustaz tu cakap sebenarnya akak yang jadi mangsa dekat kilang tu sebab akak macam hati akak ni terlalu serabut memikirkan masalah orang lain. Masa tu memang akak fikirkan si Najiah tu lah. Akak macam terlalu risau sampai ustaz tu kata ada lorong yang makhluk yang tak sepatutnya masuk boleh masuk ke dalam badan akak. So kat situlah akak jadi meracau, jadi mengamuk dan seterusnya. So sebab itulah akak jadi mangsa malam tu. Jadi kat situ kita tahulah kadang-kadang kita ni concern pasal orang lain tu bagus, tapi jangan sampai terlalu memikirkan masalah orang lain sampai kita pula yang tak tenang. Yelah, akak ni pun boleh dikatakan busybody jugalah kan. Dah akak tanya si Najiah tu, dia cakap dia okey je, akak pula yang nak lebih-lebih. Itulah akibatnya. So guys, itulah 3 cerita seram kilang yang saya boleh sampaikan dekat korang hari ni. Seram tak seram? Korang komen lah kat bawah. Cerita mana satu yang paling seram? Kalau tanya saya rasa sumpah hantu paling menakutkan lah. Dia bukan seram hantu ke apa, tapi dia macam, kau baru borak dengan member kau pagi tadi, tiba-tiba tahu-tahu tengah hari tu dah tak ada. Itu bagi saya satu kerisauan dan ketakutan juga. So yes, kepada korang yang setia menonton sehingga ke akhir video, walaupun Acap tak ada kat sini, saya ucapkan terima kasih dekat korang. Dan yes, kita doakan lah supaya Acap kembali normal kan. Tak tahu, saya pun tak tahu sebenarnya kenapa Acap kata dia tak mampu untuk shoot. Tapi mungkin dia penat, banyak kerja dan sebagainya kan. So dia minta tolong saya gantikan, dan kat sinilah saya. So kita mendoakan supaya saya kat sini seminggu ni je. Jangan minggu-minggu seterusnya pun tak ada Acap. Sebab saya tahu macam mana korang, saya pun nak tengok Acap duduk kat sini. Saya pun sebenarnya, kita tahu everyone can be a storyteller, but not everyone can be a good storyteller. So yes, even I try to be a good one, Acap will always be the best. Mantap. Maknanya macam-macam mana pun Acap pula kena duduk sini nak cerita kan. Acap dah angkat sikit tau, duit kaya lebih lah. Okay, so terima kasih kepada korang yang sudi menonton sehingga ke akhir video. Saya tahu kalau Acap ada, mesti Acap cakap macam ni, Kelantan lah Zahir, buat nama bahasa Kelantan. So terima kasih semua tengok video ni. InsyaAllah jumpa lagi semula-semula. Bye guys.